Assalamualaikum, selamat sejahtera. Hari ini kita akan belajar jirim dalam alam, perubahan keadaan jirim, bab 5, sains tingkatan 1. Jangan lupa klik butang subscribe dan butang like. Okey, hari ini kita akan belajar menyatakan perubahan 3 keadaan jirim dan juga mengaplikasi pengetahuan jirim untuk menerangkan kejadian atau fenomena alam. Jirim terdiri daripada 3 keadaan, pepejal, cecair dan gas. Jadi ketika 3 keadaan jirim ini dia boleh berubah keadaan dia. Disebabkan oleh kesan haba. Kesan haba. Macam mana kesan haba ni boleh mengubah keadaan jirim ini? Maka dia ada 2 keadaan. Pertama, apabila haba diserap. Bila diserap, maka jirim tadi boleh berubah dari satu bentuk ke bentuk yang lain, atau haba dibebaskan. Jadi kedua-dua proses ini boleh menyebabkan perubahan keadaan jirim. Dekat sini terdapat zarah-zarah. Warna biru tu ialah zarah-zarah. Zarah-zarah ini berada dalam 3 keadaan, iaitu pepejal, cecair dan gas. So pepejal susunan dia rapat-rapat. Cecair zarah dia jauh-jauh di antara satu sama lain, dan gas jarak zarah dia sangat jauh antara satu sama lain. So pepejal boleh bertukar ke bentuk cecair, cecair boleh bertukar ke bentuk gas. Begitu juga gas boleh bertukar kepada cecair dan cecair boleh bertukar kepada pepejal. Apabila pepejal bertukar kepada cecair atau cecair bertukar kepada gas, maka haba diserap. Haba diserap. Apa yang berlaku ketika haba diserap? Zarah bergetar lebih laju dan berjauhan antara satu sama lain. Apabila zarah berjauhan antara satu sama lain, maka jirim tadi telah berubah keadaan. Sebaliknya, apabila zarah semakin merapat, zarah-zarah semakin merapat di antara satu sama lain, maka haba dibebaskan. Apabila haba dibebaskan, zarah bergerak lebih perlahan dan merapat antara satu sama lain. Jadi kamu perlu ingat, kalau keadaan zarah-zarahnya semakin jauh antara satu sama lain, maka haba diserap. Kalau zarah-zarah semakin merapat, semakin dekat antara satu sama lain, maka haba dibebaskan. Perubahan keadaan jirim, itu adalah pepejal, gas, dan yang ketiga itu adalah cecair. Apabila pepejal bertukar kepada bentuk gas, contohnya ubat gegat. Ubat gegat awak letak dalam almari di dalam bentuk pepejal. Hari ini awak letak dalam almari di besar, saiz contohnya 2 inci. 2 inci ataupun 2 cm. 2-3 bulan kemudian awak tengok dalam almari awak, saiznya semakin mengecil. Jadi sebenarnya ubat gegat itu mengalami proses pemejalwapan daripada pepejal tukar kepada gas tanpa melalui cecair. So daripada pepejal ubat gegat tu dia meruap. Itulah proses pemejalwapan. Proses pemejalwapan, nama tu ada 2 keadaan. Pertama, apabila pepejal bertukar kepada gas atau gas bertukar kepada pepejal. So dua-dua ni, pepejal dengan gas ini, apabila dia bertukar antara satu sama lain, maka dia adalah proses pemejalwapan. Gas bertukar kepada air, kondensasi. Gas bertukar kepada air, kondensasi. Contohnya hujan. Hujan itu ialah proses kondensasi daripada awan. Awan adalah dalam keadaan gas, dia bertukar kepada air. So itulah proses kondensasi.
Dan sebaliknya cecair tukar kepada gas ya. Ada dua proses iaitu pendidih. Apabila ada air, awak masak guna api sampai dia mendidih. So air tadi bertukar kepada gas ya, bertukar kepada wap air. Itu adalah pendidihan. Dan satu proses lagi adalah penyejatan. Penyejatan ni benda yang sama molekul air terlepas ke udara di mana cecair bertukar kepada gas tetapi dia tidak menggunakan api. Dia ada pemanasan. Contohnya awak letak cawan atas meja, letakkan air, kemudian awak balik kampung, awak datang balik semula dalam sebulan ke setengah bulan air itu akan surut. Mana pergi air itu? Air itu telah mengalami proses penyejatan. Okey, cecair bertukar kepada pepejal. Ya, proses pembekuan. Awak ambil air, masuk dalam cawan, kemudian letak dalam peti ais. Ya, beberapa jam lepas awak tengok air tadi telah jadi ais. Jadi inilah proses pembekuan. Dan selesai itu awak ambil air batu tadi letak atas meja. Air batu tadi cair. Itu adalah proses peleburan. Jadi dalam bab ini pelajar-pelajar perlu ingat nama proses-proses ni, pemejal luapan, pembekuan dan sebagainya ni, dan apakah perubahan keadaan jirim. Contohnya kalau misalnya cikgu tanya apakah proses yang menyebabkan pepejal bertukar kepada gas, maka jawapan awak adalah pemejal luapan. Ataupun apakah proses yang menukarkan cecair kepada gas. Boleh tulis penyejatan ataupun pendidihan. Ya. Okey, ada soalan dekat sini. Kenapa takat suhu tidak berubah ketika proses peleburan atau pendidihan berlaku? Maksudnya begini soalannya. Apabila air batu, ais, dia mula mencair, kita sukat 0 darjah Celsius. Okey, dalam masa proses peleburan tu, okey, dia masih berlebur lagi, tapi kita sukat kali kedua pun masih 0 darjah Celsius. Kemudian kalau kita sukat lagi pun 0 darjah Celsius. Kenapa suhu ni tidak berubah? Begitu juga dengan takat didih air. Contohnya kita masak air, bila dia mula mendidih kita sukat 100 darjah Celsius. Okey, kemudian 1 minit kemudian kita sukat 100 darjah Celsius lagi. 2 minit kemudian kita sukat 100 darjah Celsius lagi. Okey, jadi kenapa ini berlaku? Ya. Okey. Takat suhu air tidak berubah kerana semasa proses peleburan atau pendidihan, tenaga yang dibekalkan diserap untuk mengatasi daya tarikan antara zarah-zarah. Jadi tenaga habis kat situ. Ya, jadi bila tenaga habis di situ, maka suhu tidak meningkat atau menurun. Okey, seterusnya kita akan belajar tentang aplikasi perubahan keadaan jirim di dalam kehidupan harian kita. Ya, daripada konsep sains tadi kita applykan, kita gunakan dalam perubahan keadaan jirim di dalam kehidupan harian kita. Okey, yang pertama ialah air hujan. Kita tahu air turun daripada langit. So di atas tu adalah awan. Awan adalah dalam bentuk gas ya. So dia akan tukar kepada bentuk cecair. Ini adalah proses kondensasi. Ya. Begitu juga dengan apabila kita masak air, bila dia mendidih maka akan keluar wap air ataupun gas ataupun steam. Ya. So ini adalah proses air mendidih, adalah proses pendidihan. Seterusnya air kopi awak letak atas meja. So air kopi itu cecair. So, bila dalam keadaan panas, maka akan ada wap air yang keluar ataupun steam yang keluar ataupun gas yang keluar daripada daripada cawan itu ya. Maka perubahan kat sini adalah air kopi tadi ya menjadi sejuk disebabkan oleh proses penyejatan Okey, seterusnya ini adalah pembentukan garam daripada air laut ya. So, air laut yang bersih dia diambil, letak satu bekas, dibiarkan terjemur di bawah cahaya matahari dan lama kelamaan air laut itu akan kering. Kemana pergi air laut itu? Air laut itu telah ditukar kepada bentuk gas.
So ini adalah proses penyejatan. Seterusnya pembentukan awan. So cecair daripada air laut, daripada kolam, daripada sungai. So cecair-cecair ini akan tersejat naik ke atas dan membentuk awan. So proses penyejatan. Seterusnya ubat gegat. Ubat gegat ialah proses pemejal wapan, di mana ubat gegat ini akan bertukar daripada pepejal kepada bentuk gas tanpa melalui fasa cecair. So buktinya kalau letak ubat gegat pada satu tempat besar, saiz dia besar, kemudian beberapa minggu kemudian awak tengok saiz ubat gegat itu menjadi kecil, mengecil. Kenapa mengecil? Kerana sebahagian daripada ubat gegat itu telah terpejal wap ke udara. Maknanya cecair pepejal tadi bertukar kepada bentuk gas, ya. Semoga bermanfaat. Sekian, selamat belajar.